kita tak akan rebah dengan apapun bentuk ujian ataupun nikmat. Kita mesti kena ingat misi utama kita adalah untuk dapat kehidupan yang sebenarnya. Sebab apa kalau kita sebut dunia ni sementara, bukan kehidupan kita yang sebenar. Sebab kalaupun kita ada rumah besar, kita akan tinggalkan. Maksudnya ia bukan kehidupan yang sebenar. Kalau kita ada suami yang penyayang pun, sama ada suami kita mati dulu ataupun kita mati dulu, ia bukanlah yang sebenarnya. Ia bukan yang hakikat, ia bukan kekal. Kalaupun kita ada pangkat, ada ilmu, ada rupa paras dan sebagainya, itu bukan yang sebenar. Itu hanya ujian yang Allah nak berikan di dunia, sejauh mana kamu memanfaatkannya untuk bahagian akhirat. Sebab itu Allah menyebutkan sebenarnya dunia ni ujian bagimu. Kan pasangan itu ujian, anak-anak itu ujian, rezeki yang Allah kurniakan itu ujian. Dan semua yang Allah berikan kepada kita, kebijaksanaan, ke ilmu, ke kemasyhuran, ke rupa paras, ke apa sajalah, bahkan adalah bentuk-bentuk yang kita tidak suka, semua itu adalah hujungnya berjaya atau tidak kita hadapi ujian ini. Kalau berjaya, dapat syurga. Subhanallah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya ingin menyeru sahabat-sahabat untuk share perkongsian kita ini, dan saya akan berkongsi sedikitlah tentang apa yang saya tak akan kupas tentang isu yang viral baru ni. Cuma saya macam nak berkongsi bagaimana saya bertahan dan menguatkan diri saat saya diuji. Masya Allah. Mungkin boleh nampak ya, kesan mata saya jadi lebam, kemudian ya macam apa kita sebut, apa berlipat ni, lebam ke apa, eye bag, apa semua tu kan. Subhanallah, ia menangis, terduduk, datang ketakutan, datang pelbagailah. Perempuan, nama pun perempuan kan tuan-puan sekalian, dengan emosi, dengan sekuat mana pun kita masih fitrah kita sensitif, sedih, semua tu kan, Masya Allah. Nanti saya akan kongsikan, mudah-mudahan memberi sedikit. Saya bukanlah orang yang layak untuk anda jadikan inspirasi, tak. Cuma saya berkongsi dengan niat, kalau anda sedang dalam ujian, apa yang anda perlu buat. Apa yang anda perlu buat saat anda diuji. Sebab bukan ujian tu yang perlu kita fokus, tetapi sejauh mana kita bergantung kepada pemberi ujian. Ya, ujian, kalau kita terlalu fokus kepada ujian, kita fokus ujian, ujian adalah untuk diuruskan. Tapi kalau kita fokuslah kepada ujian, kita boleh jadi seorang yang hilang pertimbangan, seorang yang hilang arah tujuan, seorang yang beremosi nak lepaskan kemarahan, kesedihan dan sebagainya. Tapi saat itu yang perlu kita fokus adalah kepada pemberi ujian. Pemberi ujian. Apa yang patut kita buat? Stepnya bila kita diuji. Selepas itu kita fokus kepada ujian tersebut. First, tuan-puan sekalian, ujian yang Allah beri bukan semata-mata untuk kita uruskan ujian tu. Tetapi perkara yang pertama adalah kembali kepada pemberi ujian. Mencari pemberi ujian. Subhanallah. Ya benar, ujian itu datang dari yang dua bentuk. Pertama, kerana itu memang bentuk manusia yang memberi kita kesan, sedih dan sebagainya. Tapi ujian itu juga mungkin asbab kesilapan kita, dosa kita, kekurangan kita, kecuaian kita. Jadi kedua-duanya adalah berat. Kedua-duanya adalah berat. Subhanallah. Jadi apa musibah yang berlaku? Dua lah. Satu daripada luar kepada kita. Ada tu daripada kita memberi kesan kepada luar dan kembali kepada kita. Jadi apapun asbab, kan, asbab tu, walaupun kita kata, ni bukan sebab aku, memang salah dia kot gini-gini, kenapalah dia buat gini-gini pada aku sekian-sekian. Tapi kalau saya lah akan refresh balik diri, ya, kesilapan aku terlalu banyak, dosa aku terlalu banyak. Ujian ini Allah sedang membersihkanku. Jadi apa yang buat? Masya Allah tuan-puan sekalian, nanti kita akan kongsikan selepas ini. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mungkin biasa dikecam, dihina kan. Saya pula dikecam dalam berjemaah sampai peringkat negara lah kan. Macam-macam lah yang saya terima. Dipanggil gila, dipanggil betina, perempuan, dipanggil bodoh, jahil, sesat, perempuan gila, macam itulah kan. Jadi bila
kali pertama baca, sedih. Sedih, ya Allah. Kan, kenapa sampai nak panggil perempuan gila? Sampai nak macam-macam lah tuan-puan sekalian. Namun, Masya Allah, selepas kita mengadu pada Allah, buat solat tasbih tuan-puan sekalian, kan? Buat solat taubat, buat solat hajat. Tapi banyak saya buat solat taubat lah kan. Mohon dengan Allah, ulang-ulang zikir. Setelah sekian, saya baca semula mesej yang panggil saya dengan sekian-sekian. Saya dah tak rasa marah. Betul, saya tak rasa marah. Cuma saya menitiskan air mata. Saya kata, saya bukan buat pembandingan. Saya kata, apa sangat saya ni banyak sangat dosa. Rasulullah pun pernah dipanggil gila. Rasulullah pun pernah dipanggil ahli sihir. Rasulullah dipanggil dengan berbagai panggilan. Sedangkan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Jadi apalah sangat saya dipanggil gila, saya dipanggil betina, saya dipanggil perempuan, saya dicaci, dihina, apalah sangat. Dan sekiranya aib saya dibuka oleh Allah, bahkan saya teruk lagi sepatutnya dimaki, dihina. Jadi sebenarnya bila saya, dah ramai pihak subhanallah yang PM mohon maaf sebab terlanjur kata-kata menghina. Saya benar-benar memaksudkan bila saya kata saya tak marah, saya maafkan semua dan saya takkan tuntut apa-apa di dunia. Dan saya takkan tuntut di akhirat. Saya tak ada menuntut sesiapa minta maaf dengan saya. Sebab saya pun banyak dosa dengan kalian. Saya banyak salah. Dan saya memang dengan seikhlas hati, ya Allah, aku maafkan semua. Sekiranya aku salah, ya saya mohon taubat dengan Allah. Dan sekiranya mereka yang salah, mereka ampunilah mereka. Dan saya takkan tuntut hatta di akhirat. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak sebutkan, tuan-puan tak perlu rasa nak kena mesej personal ni, nak kena jumpa ustazah ni, nak kena ada hantar surat minta maaf sungguh-sungguh. Saya tak akan tuntut dunia dan juga akhirat. Saya tak akan tuntut apa-apa. Bukan kata, kalau kau tak minta maaf, kau dah maki hamu ustazah tu, kan kat akhirat tak settle. Tak. Subhanallah. Jadi tak perlulah rasa bimbang, takut, rasa apa-apa. Ini adalah, saya sebutkan begini sebab saya sekesian, saya tengok ada beberapa yang mesej tak henti. Minta maaf apa semua. Saya kata betul-betul apa yang saya tulis dan penjelasan itu, itulah daripada hati saya. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jadi Masya Allah, saya bangkit semula. Saya kesat air mata. Saya bangun kerana Allah, kerana Rasulullah dan kerana ummah. Okay. Jika kerana diri saya dah lama tinggalkan dunia dakwah ini. Sebab daripada awal saya bermula dengan dunia dakwah ni, saya dah menghadapi pelbagai bentuk kecaman, hinaan dan sebagainya. Kalau kerana diri sendiri, rezeki melalui suami saya sebagai pensyarah dan sebagainya. Bukan saya nak berbangga ni, saya nak bagi tahu kalau kerana perut nak cari rezeki, saya tak terus berada di medan dakwah ni. Saya fokus kepada anak-anak saya 7 orang. Tapi kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana ummah, saya tetap bertahan. Sekuat mana saya tahu saya tak boleh lari pada kesilapan dalam menyampaikan. Jadi saya akan terus memperbaiki diri. Saya akan terus bertahan sampailah akhir kematian saya. Saya pernah seorang guru menyebutkan begini, Ustazah lahir daripada satu keluarga, daripada satu keturunan alim ulama. Moyang saya tu Tuan Guru Haji Abbas, kemudian Ustaz Haji Awan Jiding, kemudian sekian-sekian. Dan Ustazah ditakdirkan Allah untuk dibentuk sebegini daripada kecil. Kemudian Ustazah dirizkikan sekian-sekian. Dan Ustazah ditemukan dengan seorang suami yang memahami erti perjuangan. Kemudian Allah kurniakan sekian-sekian. Jika Ustazah berhenti daripada dunia dakwah, Ustazah nak jawab apa di hadapan Allah kelak? Allah kurniakan Ustazah kepetahan berkata-kata. Allah kurniakan Ustazah kecerdasan akal fikiran ketika menyampaikan. Allah kurniakan Ustazah kesihatan. Allah kurniakan Ustazah sahabat-sahabat yang menyokong. Dan asbab ujian-ujian, tomahan, hinaan seperti ini, Ustazah nak menyerah diri. Adakah Ustazah ada jawapan yang kukuh nak menjawab di hadapan Allah kelak? Setelah Allah berikan sekian-sekian, di atas segala nikmat itu Allah akan tanya, apa yang kamu lakukan di atas segala nikmat? Subhanallah, tuan-puan sekalian, ini adalah hadis yang sahih, yang mana 4 golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Allah bertanya dengan soalan, di atas segala nikmat yang aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan?
Kemudian salah seorang daripada empat ini berkata, ada yang berkata, ya Allah, daripada segala nikmat yang kau berikan, aku menuntut ilmumu dan menyampaikan ilmumu. Lalu Allah menjawab, tidak. Kamu menyampaikan ilmu, kamu menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu untuk digelar sebagai orang alim. Kamu mempergunakan ilmumu untuk kemuliaan, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari pengaruh. Subhanallah. Maka Allah mencampak dan mengheret wajahnya ke tanah, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-puan kan, saya takut tuan-puan sekalian. Kan, 4 golongan lagi di kalangan orang yang bersedekah, lalu Allah kata tidak, harta yang kamu sedekahkan tu untuk kemasyhuran. Harta yang kamu sedekahkan itu adalah untuk sekian-sekian. Allah Maha mengetahui niat kita. Jadi subhanallah, ya, saya bangkit kerana apa? Takut kepada Allah. Saya takut saya buat sesuatu yang Allah murka. Saya takut saya buat sesuatu yang hilang cinta Allah terhadap saya. Adakah Allah akan mencintai saya? Saya mungkin kalau saya fokus kepada anak suami saya bertambah cinta, anak saya bertambah sayang. Saya semakin rapat dengan anak-anak. Ya. Tetapi persoalan lebih dalam, adakah tindakan yang aku akan buat mendatangkan cinta Allah ataupun murka? Jadi subhanallah, apa-apa yang kita lakukan, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, yang menjauhkan cinta kita dengan Allah, itu adalah seburuk-buruk keadaan. Jadi disebabkan itu, ya, jangan berlama dalam kesedihan, jangan menjadi hamba emosi. Jadilah kita hamba ilahi. Subhanallah. Bila kita sedar kita hamba, tuan-puan sekalian, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku tak ada upaya. Aku akui kesilapanku, aku mengakui dosa-dosaku. Lalu kita pun duduk bersimpuh dan merendah diri, memohon ampun dan meminta maaf. Itulah subhanallah sedikit kekuatan yang ada.